Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya kepada semua anak-anak 3 UMS. Okay, ya, pada pagi ini ya kita akan belajar ya subjek RBT. Ya, jangan lupa Okay. Okay, pada hari ini cikgu merekod pembelajaran kita lah Okay ya. Okay. So cikgu akan share nota. Okey, so pada hari ini kita akan masuk ya kepada bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, kita akan sentuh pembangunan produk. Okey, sebelum itu kita baru selesai saja bab 1 ya. Kalau kamu ingat, bab 1 kita masuk tajuk aplikasi teknologi ya, di mana bab 1 kita telah menyentuh reka bentuk mekatronik. Okey. So saya ingin mengingatkan kembali ya, refresh baliklah ya. Kalau kita sebut berkenaan dengan reka bentuk mekatronik, kita mestilah tahu ya, kita kena tahu elemen mekatronik itu sendiri ya. Okey, saya ulang balik. Yang pertama kita kena ingat sistem elektrik ya. Ada sistem mekanikal, kita ada sistem elektronik, dan yang paling penting sekali dalam reka bentuk mekatronik mesti ada sistem kawalan dan pengaturcaraan ya. Okay, itu adalah bab 1 dan kamu telah selesai bab 1 dan kamu telah menghantar kepada saya PBD kamu bab 1 itu kepada pelajar yang masih belum hantar, cikgu masih terima lagi lah. Nanti apabila sekolah buka nanti pastikan kamu siap dan cikgu akan kutiplah untuk memberi markah PBD bab 1 kepada kamu. So pada hari ini kita akan sentuh kepada pembangunan produk. Okey, diingatkan kepada kamu, okey, bab 2 ini adalah satu bab yang panjang jugalah ya. Ini adalah core kamu pada bab 2 inilah di mana di sini kita akan menghasilkan projek RBT tingkatan 3 yang kita telah belajar daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 itulah projek yang kita akan bangunkan. Ya. Okey. So dalam pembangunan produk ini apa dia? Ya, okey, 2.1 iaitu penghasilan produk. Okey, apa dia penghasilan produk? Okey, maksud dia adalah aktiviti menghasilkan produk baharu. Kita nak hasilkan produk baharu ataupun proses ubah suai produk sedia ada. Bermaksud produk yang ada kamu upgrade sahaja, jadikan dia lebih baik dan mestilah mengaplikasikan teknologi terkini bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna masa kini dan akan datang. Itu adalah maksud penghasilan produk. Okey, so langkah-langkah sistematik dalam penghasilan produk adalah seperti berikut. Okey, jadi dalam proses penghasilan produk, kita ada langkah yang sistematik yang kita perlu lalui. Kita tak boleh skip pun. So, di sini ada 8 langkah penting yang kita akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama adalah kajian keperluan pengguna. Yang kedua, penyelesaian masalah inventif. Yang ketiga, project brief. Keempat, penjanaan idea. Kelima, lakaran idea. Keenam, penghasilan model. Ketujuh, pengujian dan penambahbaikan. Dan last sekali adalah pendokumentasian. Okey, kalau kamu lihat ya, langkah-langkah ini telah pun kita pelajari ya sewaktu kita tingkatan 1 dan tingkatan 2 dahulu. Kan? Okey, so pada hari ini cikgu hanya ingin menyentuh 3 langkah sajalah ya. 3 langkah pertama lah. Okey, iaitu yang pertama kajian keperluan pelanggan, yang kedua penyelesaian masalah inventif, yang ketiga project brief. Okey, kalau kamu ingat balik ya, kajian keperluan pelanggan ni kita telah belajar ya waktu kita tingkatan 1, tingkatan 2. Ya, project brief pun kita dah belajar waktu kita tingkatan 1. Kalau kamu ingat dalam bab 3, kalau tak silap saya dan penyelesaian masalah inventif ni pun telah kita belajar waktu kita tingkatan 2 dalam bab 2. Itu kalau kamu ingat lah. So pada hari ni kita akan ulang balik ya supaya kamu lebih memahami, sebab lepas ini kamu kena apply apa yang telah kamu belajar. Okey, so pertama kajian keperluan pelanggan. So apa dia yang kamu buat dalam
langkah kajian keperluan pelanggan. Okey. So, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan project brief. So, dalam kajian keperluan pelanggan ini, mereka bentuk perlu membuat kajian keperluan pelanggan terhadap produk yang ingin dihasilkan dan juga menyudakan project brief bagi memenuhi maklumat lengkap tentang produk yang akan dihasilkan. Maksudnya di sini kajian keperluan pelanggan ini dibuat supaya kita mengetahui apa dia sebenarnya produk yang ingin ataupun yang pelanggan kita nak. So kita perlu adalah keperluan kajian keperluan pelanggan ya. Kajian keperluan pelanggan ini boleh kita buat dalam bentuk borang borang kajian keperluan pelanggan. So apa yang ada? Okey, kajian keperluan pelanggan apa yang ada dalam ni? Okey, kajian keperluan pelanggan penting. Kenapa dia penting? Okey, yang pertama dia memastikan reka untuk produk yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Ini yang paling penting. Kita nak memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Kita tak nak kita sebagai pereka bentuk kita hasilkan produk yang syok sendiri. Kita rasa benda tu bagus, tapi sebenarnya dia tak ada value pun kepada pengguna kita. Kita tak nak. Gitu. Yang kedua, kajian keperluan pelanggan ini penting untuk meyakinkan pelanggan menggunakan produk yang kita bangunkan, yang kita hasilkan. So, itu adalah dua kepentingan keperluan pelanggan. So, kita tengok aspek yang perlu diambil kira semasa membuat kajian keperluan pelanggan. Okey, apa dia? Ada 3 ya. Pertama, maklumat pelanggan. Yang kedua, latar belakang produk. Yang ketiga, penambahbaikan. Ini kriteria kajian keperluan pelanggan lah. Okey, ada 3 ciri-ciri ni. Okey, maklumat pelanggan. Okey, apa yang ada dalam maklumat pelanggan? Okey. Firstly, kita kena tahu tujuan dia. Untuk bantu mereka bentuk untuk mengenal pasti bakal pelanggan. Sasaran pengguna kita. Dengan ada maklumat pelanggan, kita tahu siapa sasaran pengguna kita. And then daripada maklumat pelanggan ini, kita dapat mengetahui jantina, umur, pekerjaan, latar belakang sosioekonomi, yang akan dapat membantu mereka bentuk menghasilkan produk yang menepati kehendak kumpulan sasaran kita lah. Yang kedua, latar belakang produk. Dalam kriteria kajian keperluan pelanggan ini ada latar belakang produk. So, latar belakang produk ini ada maklumat apa? Jenama, kegunaan, kebaikan, kelemahan, pengeluar produk semasa membeli produk tersebut. Ini dalam latar belakang produk. And then paling penting sekali penambahbaikan dalam keperluan pelanggan ini. So, mereka bentuk membuat penambahbaikan dengan merujuk kepada apa? Pandangan pelanggan. Ini yang kita nak ni. Sebab kita nak menambah baik berdasarkan dia punya pandangan dia. Dari segi apa? Mungkin dari segi reka bentuk, perkhidmatan selepas jualan. So, bakal pelanggan, pesaing, kelemahan produk sedia ada. Ini kita perlu tahu. Dan apa aspirasi atau apa sebenarnya keinginan pelanggan terhadap produk kita tu. Ini 3 benda ni, 3 ciri ini, 3 benda ni yang ada dalam kajian keperluan pelanggan. Ini yang perkara pertama sekali yang perlu mereka bentuk tahulah sebelum kita membangunkan sesuatu produk. Benda maklumat ini pentinglah. Kemudian langkah yang kedua yang tadilah. Penyelesaian masalah inventif daripada maklumat yang kita dapat daripada kajian tadi. Kita bolehlah selesaikan masalah dia. Apa masalah inventif dia sebenar-benarnya? Kamu tengok kaedah penyelesaian masalah inventif. Dia merupakan kaedah penyelesaian masalah secara sistematik. Dengan mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya terlebih dahulu.
dan bukannya berdasarkan tindakan tergesa-gesa atau ada spontan. Maksudnya benda ni kita kita selesaikan betul-betul. Bukan kita dapat idea je terus hasilkan produk. Tidak. Bukan. Ya, ini dalam langkah kaedah penyelesaian masalah inventif. So apa yang kita buat dalam fasa inilah. Okey, pada umumnya, kita kenal pasti masalah inventif itu. Dengan apa? Kita bina model fungsi lah. Ini kita dah belajar waktu kita tingkatan 2. Kalau kamu ingat kita menggunakan simbol-simbol tertentu lah. Yang mewakili komponen, pembawa fungsi, and then subjek, super system. Kalau kamu ingat lagi lah yang kotak ni kita gunakan, kalau kamu ingat lah yang bulat ni, kita dulu tak berapa nak bulat kita bina model fungsi lah. Okey, dengan garisan interaksi. Okey, untuk tunjukkan kedudukan punca masalah. Kita nak tahu apa punca masalah dia. Kemudian daripada model fungsi tadi, kita boleh buat analisis berantai punca kesan dia. Supaya kita dapat kenal pasti punca permasalahan. Kemudian kita tahu punca permasalahan, kita boleh tentukan jenis pencanggahan fizikal pula. Okey, sama ada kaedah pemisahan masa ke atau ruang ataupun masa. Mana dia? Mana satu? Okey, bila kita dah tahu pencanggahan fizikal, bolehlah kita pilih prinsip inventif yang sesuai, dan last sekali bolehlah kita hasilkan cadangan untuk penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okey, inilah yang kita lakukan dalam langkah kedua, iaitu fasa kedua, iaitu kaedah penyelesaian masalah inventif. Kamu ingatlah, dalam fasa ini kita mula melukis model fungsi. Ini yang kita buat. Yang tadi tu mungkin kita pakai borang. Kita pakai borang supaya kita dapat tahu maklumat-maklumat yang kita perlulah. Dalam yang langkah kedua ini, kaedah penyelesaian masalah inventif, kita mula membina model fungsi. Bila kita dah bina model fungsi, barulah kita boleh buat project brief. Ini nombor 3, langkah nombor 3. Apa dia project brief? Project brief adalah proses perbincangan awal. Siapa yang berbincang? Pengurus projek, dia akan berbincang dengan pereka bentuk. Kemudian dia akan sampaikan kepada pelanggan. Kemudian mereka bentuk tadi, dia akan terjemahkan idea-idea tadi dalam bentuk lakaran ataupun contengan. Inilah dia project brief. Kita akan discuss dengan pelanggan kita. Kriteria yang sering digunakan dalam project brief terdiri daripada fungsi. Kita bincang, kita discuss dengan kita punya klien kita, fungsi kita punya produk. Macam mana persembahan dia, apa tujuan pasaran dia, kuantiti yang nak kita hasilkan, kualiti dia macam mana, style atau gaya. So paling penting sekali anggaran kos unit, so harga dia lah, dan jangka masa yang boleh kita siapkan kita punya produk tadi. So maklumat yang diperoleh daripada project brief akan disaring. Maklumat-maklumat tadi yang kita dapat daripada pelanggan akan disaring, maksudnya kita ringkaskan untuk diaplikasi dalam bentuk jadual dan lakaran. Ini adalah nombor 3. Itu saja pada hari ini Cikgu tak nak cakap yang lebih panjang. Cukup saja kamu tahu langkah-langkah sistematik ni ada 8 dan kamu tahu perincian setiap langkah-langkah ini. So sekarang kita pergi kepada latihan pula. Apabila kamu dah selesai, kamu dah faham, kamu boleh jawab soalan ni lah. Dalam merah pula. Nombor 1. Kamu baca soalan. Menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan
pelanggan. Okey, ini yang fasa pertama tadilah. Okey, dan project brief yang nombor 3 tadi, langkah nombor 3. So soalan dia, murid akan murid akan diberikan tugasan untuk menulis sebuah produk sedia ada, bagi menghasilkan sebuah produk baru. Ini salah je, baru kan jadi yang baharu. Secara sistematik dengan mempraktikkan proses penyelesaian masalah secara inventif. Berdasarkan situasi berikut, terangkan maksud penyelesaian masalah secara inventif. Dia punya soalan ni panjang, tapi apa yang dia nak kita tahu apakah maksud penyelesaian masalah secara inventif. Ini langkah yang nombor 2 tadi tu. Kamu refer balik, kemudian kamu catatkan, kamu terangkan kat sini. Okey. Dan yang kedua, dia kata pilih padanan yang tepat bagi langkah sistematik dalam penghasilan produk yang berikut. Okey. Kalau kita tengok tadi, langkah sistematik tadi tu ada 8. Tapi sekarang ni dia nak 4 yang pertama. Kamu boleh refer. Yang pertama kita buat apa tadi? Adakah kita jana idea? Okey, cara teknik menjawab soalan. Okey, langkah 1. Okey, kalau langkah 1, kalau kamu ingat langkah 1, apa yang kita buat langkah 1 yang kita bincang tadi? Yang kita bincang tadi, kalau kamu ingat, kita buat apa? Kajian keperluan pelanggan. Ini salah, ini salah. So, mana yang betul? Pengenalpastian keperluan. So, dua ni mungkin betul lah. So, yang ini memang confirm salah. Jadi, kamu ada pilihan, ada 2. Jadi, kamu semaklah. Mana yang betul? Jana idea dulu ke menyediakan project brief dulu? Buat project brief dulu ke ataupun penjanaan idea dulu? Maksud, bila teknik menjawab kamu betul, potensi untuk kamu menjawab dengan betul itu tinggi. Kamu perlu tahu teknik menjawab dengan betul. So, kamu tandakan mana yang betul. Tadi kita dah belajar. So, yang ini dia kata tanda right pada jawapan yang betul mengenai produk yang hendak dihasilkan dan pangkah pada yang salah pada petak yang disediakan. So, yang ni kamu boleh jawab nombor 3. So, nombor 4. Berikut dalam langkah penghasilan produk, isikan ruang jawapan pada petak kosong langkah tersebut. Yang ini pun kita dah penjanaan idea. Tadi kita dah tahu 8 step tadi kan. Kamu boleh jawab saja. Okey, so yang kelima, lengkapkan rajah berikut berkenaan kriteria keperluan pelanggan. Ini langkah nombor 1 tadi Ada 3 kriteria kalau kamu ingat tadi. Ada 3 kriteria, nyatakan, kemudian kamu buat point sikit. So, yang ni tak perlu. So, latihan pada hari ini 1 hingga 5 sahaja. So, apa yang kita belajar pada hari ini cikgu rumuskan balik. Kita belajar bab 2, pembangunan produk. Kita dah tahu 8 langkah sistematik untuk menghasilkan produk dan kita dah pergi secara detail 3 langkah yang pertama ini. Okey So, itu saja pengajaran cikgu pada hari ini dan harap semua anak-anak dapat ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini. So, sekian saja daripada saya. Terima kasih dan selamat membuat latihan, selamat ulang kaji dan selamat Hari Raya kepada semua. Okey, sekian saja. Terima kasih. Bye.